Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita adalah kerana kasih dan sayang Allah. Dan Allah masih berikan kita peluang ini atas kasih dan sayang Allah. Dan Allah masih sayang kita. Lalu Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan ruang masa. Jika Allah tak suka kita dan Allah benci kita, lalu Allah sibukkan kita kepada perkara yang menjadikan kita lalai daripada mengingati Allah. Jika Allah mula tak suka kita, kita akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi tak boleh ingat Allah. Tapi jika mana Allah masih lagi memberikan kita, buka pintu untuk kita, pintu mengingati dia, tak kiralah dengan cara apa, dengan cara mengaji, dengan cara mana, dan perkara itu menjadikan sebab kita boleh ingat kepada Allah, maka itu tanda kita masih dalam kasih sayang Allah. Sebab itu harta, kemewahan, pangkat yang besar tak boleh kita ukur. Sebab apa? Sebab Allah berikan juga kemewahan, harta ini pada orang yang Allah benci, ya, pangkat dan semua perkara dalam dunia ni Allah berikan kepada orang yang Allah benci. Tetapi perkara itu menjadi asbab kita jauh dengan Allah. Kita jadi lupa, kita jadi tak ingat nak balik. Baik tu 2-3 hari dalam seminggu ni saya selalu ingatkan. Saya selalu ingatkan diri saya dan jamaah masjid, tahun depan kita dah cukup 100 tahun fasa terakhir. Tahun depan tarikh kejatuhan Khilafah Uthmaniyah 1924, 2024 cukup 100 tahun. Jika tuan-tuan, nak sebut gitu sebelum saya baca kitab ni, jika genap 100 tahun tu saya hidup, tuan-tuan hidup. Dan waktu itulah yang Nabi kata, apabila cukup 100 tahun, maka masa lahirnya, zakhirnya Mujaddid akhir zaman telah tiba. Bila tak tahu. Mungkin 105, 110, kita tak tahu. Kerana itu rahsia Allah. Tapi jika umur kita panjang sehingga tahun depan, kita sedang berada di fasa terakhir, kurun terakhir. Ni yang buat kita
jadi takut. Takutnya kenapa? Saya selalu ulang benda tu. Kita tak boleh jadi orang baik lagi, kita dengki lagi, kita tak boleh lagi walaupun dah berada di fasa akhir. Kemarin kot rasanya saya bersembang dengan anak-anak saya. Besok apabila hampirnya Dajjal keluar, kita ni akan kekurangan makanan. Bukan kurang lagi, tak ada makan. Makan tak ada, makanan tak ada. Kita simpanlah macam mana makanan pun, makanan tu akan tak ada. Sebab Nabi dah kata waktu itu makanan tak ada. Jadi ni cerita pasal makan ke cerita pasal iman? Nabi kata orang yang kenyang adalah orang yang beriman. Saya selalu cakap dengan diri saya dan tuan-tuan, saya tak risau pasal makan tu. Saya tak risau pasal tak ada makan. Saya risau takut saya orang yang termasuk dalam manusia yang kelaparan waktu itu. Sebab orang beriman tak lapar. Pagi makanannya subhanallah, sampai tengah hari petang walhamdulillah, malam Allahu Akbar, Allah kenyangkan mereka. Jadi tanda tanya, kalau yang kenyang ni orang beriman, yang lapar ni siapa? Jadi yang nak kita siapkan makanan ke, yang nak siapkan itu kekuatan keimanan, tahqiqnya iman, benar-benar beriman, langsung tak ragu. Kita kena bersiap sedia. Bukan bersiap sedia dengan ada orang bagi tahu saya, tuan-tuan ni minta maaf lah Ustaz, kita dah sampai akhir zaman, kena siap parang Ustaz. Bukan siap senjata parang, tak. Nak siapkan iman. Kena siapkan kekuatan iman. Sebab orang beriman pada satu pihak yang lain, orang kafir pada satu pihak yang lain. Kita kena tanya, rukun iman yang 6 ni kita tahqiq tak? Dengan Allah tahqiq tak? Dengan Rasul tahqiq tak? Dengan Al-Quran, kitab Allah, tahqiq tak? Bukan satu ayat. Kan kita belajar Quran ni, kalau satu huruf kita ragu, jatuh. Betul tak? Kalau satu ayat, ya. Kemudian dengan malaikat, dengan akhirat, tahqiq tak? Dengan qada qadar, tahqiq tak? Ini kita kena tanya. Sebab orang yang tahqiq, orang yang tidak ragu, tidak zan, tidak syak, tidak zan dan tidak waham, orang ni yang selamat. Orang yang ragu tidak selamat. Jadi harus kita fikirkan, bukan harus lagi, mesti fikir sama-sama. Selamatkan iman kita. Selamatkan iman kita supaya kita selamat. Jangan pentingkan diri. Sebab Nabi kata apabila hampir kiamat, umat akhir zaman ini akan pentingkan diri sendiri. Dia tak pedulikan orang di kiri kanannya. Jadi kita jangan pentingkan diri. Sebab Nabi tak ajar kita pentingkan diri. Nabi ajar kita pedulikan orang di kiri kanan kita, depan belakang kita. Inilah apa yang dikatakan sunnah.
ambil tahu, ya, baik tuan-tuan. Sama-sama ya. Saya dengan tuan-tuan, kita sama-sama. Sebab kita menuju kepada waktu itu. Kita menuju kepada zaman itu. Kita fikir-fikir balik, nak sampai dah. Ada ayat kan? Bosu kan? Nak sampai dah. Kita jadi macam 100 tahun dah. Begitulah pantasnya masa. Ketika masa ini pantas berjalan, tuan-tuan, kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak mampu untuk mengikut perintah Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ini yang kita takut. Dan Allah beri kita semua, tuan-tuan. Kita nak duit, Allah bagi. Kita nak rumah, Allah bagi. Kita nak harta, Allah bagi. Kita nak hak kita kecil jadi kita besar, Allah bagi. Rumah kecil, rumah besar, Allah bagi. Bini bini dua, Allah bagi. Tak? Malah ni kita baca kitab santai-santai sikit lah, ya. Allah bagi belaka. Tanya gini, apa hamba bagi ke Allah Ta'ala? Kena tanya pula, apa hamba boleh bagi ke Allah Ta'ala? Kita nak wismula ke Allah ni, apa yang kita boleh wi? Nak tanya juga. Sembahyang sunat tak boleh wi. Dekah tak boleh juga. Baca Quran tak boleh juga. Kata saya tak reti ustaz. Bukan tak reti, lupa, lama tinggal. Boleh tak kita jadi orang baik? Itu je. Kita tak boleh baca Quran, kita tak boleh sembahyang sunat, kita tak boleh zikir banyak, tak? Kita tak boleh raka, tapi dunia boleh. Tak? Dunia boleh. Saya sanggup walaupun jauh macam mana untuk dapatkan dunia, saya buat. Tapi akhirat ni kita memberi alasan. Sebab kita tengok diri kita, kita lihat hidup kita, kalau kita berjaya menjadi orang baik, kita jadi orang baik, antara kita dengan Allah kita jaga, dan antara hubungan kita dengan manusia kita jaga, dan kita mempunyai kekuatan iman, selamat. Selamat. Sampai Nabi sebut kepada kita, kalau nak tahu kita ni orang baik, ketika selepas kematian kita tidak ada kejahatan dalam hidup kita yang diceritakan oleh orang lain. Lepas kita mati, orang tak cerita kejahatan kita. Yang orang cerita hanya kita, arwah ini baik, arwah ni baik, maka kita berada di dalam kalangan orang baik-baik. Baik tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan beruzlah. Syekh Junaid radhiyallahu an berkata, siapa-siapa yang mahu kesejahteraan baginya dalam agamanya dan istirahat pada badan dan hatinya, siapa nak selamat agamanya, badan dan hati je boleh rehat, ia hendaklah beruzlah daripada manusia. Baik. Satu, memang dia tinggalkan terus manusia ni. Kedua, dalam makna uzlah ini, dia tinggalkan manusia yang tak boleh bantu dia untuk dekat kepada Allah, sebab dia tak kuat. Sebab dia tak kuat.
nak kawan dengan orang yang mengajak dia kepada ke arah kejahatan, dia tak kuat, lalu ia lari buat sementara waktu untuk mendapatkan kekuatan menghadapi akan orang yang tak boleh bimbing dia kepada kebaikan. Kalau nak agama selamat, kalau tidak, agama kita tak boleh selamat. Kita jatuh lawan Allah, kita kuat, tapi disebabkan orang sekeliling kita tak kuat, kita jadi tak kuat. Kita mau lawan Allah, tapi disebabkan kiri kanan kita, depan belakang kita nak juga buat perkara kejahatan itu, kita ikut. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat bimbing kita kebaikan. Jadi ketika itulah kita uzlah daripada mereka-mereka ini. Jadi kalau nak selamat agama, kalau tak agama tak selamat. Agama kita akan rosak, agama kita akan hancur, kita akan rosakkan agama kita. Saya selalu cerita macam ni, tuan-tuan. Kalau agama kita lawan perintah Allah sekarang, agak-agak kalau Dajjal datang, selamat tak? Sekarang pun kita tak mampu untuk kita melaksanakan hukum Allah. Agak-agak boleh tak selamat orang yang masih lawan Allah ni? Kita semayang tak lawan, puasa tak lawan, zakat tak lawan, haji tak lawan, tapi kita lawan sudut lain, sudut-sudut lain dalam kehidupan, dalam aurat, dalam perkahwinan, dalam kita lawan. Kita masih lagi tak boleh buang sombong, tak boleh buang riak, tak boleh buang ujub, tak boleh jadi orang yang baik pada sisi Allah. Itu yang kita kena mujahadah, tuan-tuan. Syurga ni susah tu je. Syurga ni susah, dan tak semua orang boleh pegang, boleh mencium, boleh berada di dalam sebesar-besar nikmat itu. Kerana apa? Kerana orang yang berada dalam syurga sahaja yang mendapat nikmat paling besar, iaitu tawajjahtu min haitsu syi'ta. Apa dia? Dapat melihat akan wajah Allah. Orang neraka tak apa. Jadi kalau kita masih tak boleh jadi orang yang baik pada sisi Allah, maka peluang kita untuk masuk syurga susah. Bukan tak boleh masuk, tuan-tuan, boleh. Sebab ada hadis Nabi kata, orang yang ada iman walau sebesar zarah, dia akan masuk syurga juga. Masalahnya macam ni. Masalahnya kita kena duduk neraka dulu. Lama mana tak tahu. Kita kena duduk neraka dulu. Lama mana kita tak tahu. Kalau kena 1000 tahun, tuan-tuan, kena bakar guna, tuan-tuan. PKP lockdown dulu, kita tak boleh tubik rumah. Azab tak, tuan-tuan? Azab. Kita rasa bosan. Orang lain ada depres, ada bunuh diri. Sebab tak boleh tubik ya. Neraka ni bukan ada tempat jalan sana jalan sini. Hak kita dengar cerita hak boleh jalan sana jalan sini, syurga. Syurga je, tuan-tuan. Kalau masa lockdown dulu kita tak boleh pergi situ, tak boleh pergi sini, pergi mari tak boleh. Kita hanya duduk di dalam rumah sahaja, kita rasa bosan, kita rasa tertekan. Bagaimana keadaan ahli neraka kelak? Itulah.
Jangan kata kita ni kalau boleh tak nak singgah langsung pada neraka Allah. Ini harapan kita. Maka dalam dunia ini pilihan kita. Tapi kalau kita pilih juga nak masuk neraka, maka kita teruskan apa yang kita buat sekarang. Kalau kita masih ada hasad, teruskan hasad. Kalau kita nak masuk neraka. Kalau kita masih lagi sombong, teruskan sombong jika kita nak masuk neraka. Kalau kita nak masuk neraka, nak jumpa juga neraka, maka teruskan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah tak ada masa, tuan-tuan. Tahun depan dah genap 100 tahun. Masa dah tak ada langsung. Jika kita tidak berubah daripada sekarang, maka kita rugi. Kita tak ada kesempatan itu. Betul lah apa yang Allah sebut dalam Quran, kan? Boleh tak lewatkan kematian kami? Nak buat apa? Kata Allah, aku nak nak sedekah. Mudah-mudahan aku dapat jadi orang saleh. Betul lah. Sebab kita buat tak apa. Tak apa. Sahal radhiyallahu anhu berkata, sekalian kebajikan terdapat di dalam 4 perkara, dan dengannya ia menjadi wali abdal. Tuan-tuan, tinggalkan dulu wali abdal ni. Kita ambil, kalau kita buat 4 perkara ni Allah sayang, tu cukup. Tak payah kita fikir hak wali ni dulu. Fikir yang Allah sayang dulu. Itu yang saya katakan bulan lepas. Kalau kita dapat duduk kat tepi pintu syurga pun jadilah janji kita tak masuk neraka. Kita tak nak masuk neraka. Tapi duduk tepi pintu syurga ni, tuan-tuan, satu azab lah. Buat apa satu azab? Kita boleh tengok nikmat syurga, tapi kita tak boleh merasai nikmat syurga. Kita dah masuk syurga? Tengok, sedap syurga. Allah, seronok syurga. Azab. Tu pun azab. Kita rasa tak apa dah, dah masuk neraka. Baik. Siapa yang ada 4 perkara ini, bermakna dia dalam kasih sayang Allah. Kita tinggalkan dulu tentang wali abdal tu. Kita dapat kasih sayang Allah, itulah satu perkara yang besar dalam hidup kita. Kalau kita ada keluarga, maka kita dalam kasih sayang Allah. Itu cari keluarga yang berkat. Pagi tadi, tuan-tuan, saya mengajar di Lembaga Hasil. Saya sebut, nak masuk rumah, jangan tinggalkan suratul Ikhlas. Sambil masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Jangan tinggal surah Al-Ikhlas. Sebab Nabi janjikan perkara yang, sesuatu yang besar. Nabi kata apa? Orang yang membaca suratul Al-Ikhlas, ketika hendak masuk rumah, maka Allah angkat kefakiran ahli rumah itu dan tetangganya. Allah angkat kefakiran ahli rumah itu dan tetangganya. Kita, benda tu mudah ya tuan-tuan. Surah paling pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek tuan-tuan. Tapi siapa yang Allah bagi pertolongan untuk beramal dengan surah Al-Ikhlas, berjaya atau tidak? Sebab kita rasa, kita tahu kita boleh buat, belum tentu tuan-tuan.
Saya jumpa saja hadis tu tuan-tuan, sejak daripada hari itu, setiap kali saya masuk rumah, saya tak tinggal. Sebab apa? Benda apa yang Nabi janjikan benar. Benda apa yang Nabi janjikan melalui hadisnya, tak ada satu yang dusta. Macam inilah Nabi bagi kita jalan, tapi kita tak nak ambil. Sombong tak tuan-tuan? Kita tak rasa kita sombong. Halus saja sombong tu. Halus saja, sikit saja sombong. Sampai Nabi sebut, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Sebab kita rasa kita kaya. Aku ada bitif dalam bank sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Dia tak baca tak apa kata. Aku ada perniagaan, aku ada itu. Tuan-tuan, jika Allah nak ambil daripada kita, Allah boleh ambil tanpa keizinan kita. Kita sekarang ada harta sebab Allah masih bagi peluang. Kita sekarang sebab ada kerja, Allah masih bagi peluang. Kita sekarang ada pendapatan sebulan 3, 4, 5 ribu, Allah masih bagi peluang. Jika Allah tidak berikan kita peluang ini, Allah akan tarik seperti mana Allah telah tarik kepada saudara-saudara kita yang lain. Ramai tuan-tuan, Allah dah tarik. Allah tarik tuan-tuan. Ada orang mesej saya, punca penceraian dia, suami dia hilang kerja. Dia bercerai dengan suami dia sebab suami dia dah hilang kerja dan tak boleh bagi nafkah kat dia. Saya bercerai, Ustaz, dia kata. Kita Allah tak tarik lagi. Dan Allah boleh tarik tuan-tuan. Kita jangan sombong. Kita jangan sombong dengan kekuasaan Allah. Kita jangan sombong dengan pentadbiran Allah. Sebab itu, kenapa Allah bagi kita peluang lagi? Sebab Allah buka jalan kebaikan kita lagi. Sebab Allah masih sayang kita. Jadi gunakan apa yang Allah masih berikan kepada kita, supaya kita dapat berpeluang jadi orang baik dan dapat masuk syurga Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengar cerita dunia, takut tak? Kalau dengar cerita dunia, salji dekat kutub utara dan kutub selatan dah cair banyak. Dan di bawah itu tuan-tuan, ada satu dipanggil gunung, ada kawah berapi Antartika dipanggil. Dan hidup tuan-tuan. Gunung berapi dalam laut. Tuan-tuan boleh fikir, hidup dah tuan-tuan. Betul kan gunung berapi dalam laut? Dah aktif tuan-tuan. Dan bongkah ais ini dia telah cair, maka paras air laut mula naik, dan tanah-tanah di sekitar hampir dengan lautan ini akan hilang daripada peta dunia. Sebab air dah naik. Kita nak lawan siapa sekarang? Kita nak lawan siapa? Jadi boleh tak kita halang perkara itu tuan-tuan? Tak boleh. Sebab apa? Nabi dah sebut perkara ini 1400 tahun yang lalu. Cuma kita kena fikir, aku kena jadi anak baik, jadi ayah baik, jadi kawan yang baik, jadi ahli Korea yang baik, jadi insan yang baik, jadi sahabat yang baik, supaya aku diterima oleh Allah sebagai hamba
yang baik. Cukup tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita berusaha menjadi insan yang baik, kita akan dikurniakan oleh Allah segala kebaikan bagi orang-orang yang telah menduduki tempat orang yang baik. Percayalah tuan-tuan, kita akan dapat orang baik, kawan baik, rezeki yang baik, isteri yang baik, keluarga yang baik. Percayalah. Baik. Apa dia tuan-tuan? 4 perkara sekalian kebajikan ni tuan-tuan, duduk dalam 4 perkara. Kalau kita beramal dengan dia, kita mendapat kasih sayang Allah. Pertama, lapar. Biar ada perut kita kosong, ada rasa lapar tuan-tuan. Sebab itu Ramadan yang nak datang beberapa hari lagi, bila kita lapar kan kita jadi orang baik kan. Bila kita lapar kan kita jadi orang baik. Siang kita lapar kan, malam kita dapat sembahyang tarawih, betul kan? Malam dapat sembahyang tarawih. Kalau masjid kita ni kita buat berapa cik? 8 kan? 8 witir 3. Kalau masa kita kenyang, jangan kata tarawih, sembahyang ba'da isyak kita tak boleh tunggu tuan-tuan. Kan? Tapi Ramadan kita boleh tarawih 8 rakaat. Sebab apa? Sebab kita lapar. Bulan lain jangan kata 8 rakaat lepas isyak. 2 rakaat tu kita tak boleh tunggu, kita gaduh nak klik. Sebab apa? Sebab kita kenyang. Allah didik kita. Sebab itu kenapa Allah sayang orang lapar? Dengan ada ruang lapar dalam diri dia, dia mula diberikan kebaikan, badannya ringan. Sebab itu dalam kitab Penawar Bagi Hati bab makan, celanya makan ni, apabila kita ni banyak sangat makan, ketika itu badan kita jadi lemah. Maka ulama sebut badan lemah ini dia mula malas untuk beribadah. Dia bukan tak mau, tapi dia macam malas. Tapi hantar ke dia makan, jadi tapi nak semayang sunat ba'da isyak tuan-tuan 2 rakaat takkan mampu. Sebab kita dalam kekenyangan. Sebab itu kita belajar lapar. Kalau kita tanya, kenapa aku tak boleh jadi orang baik? Kenapa mulut aku masih jahat? Lapar. Belajar lapar. InsyaAllah bila kita selalu lapar, kita akan mula diberikan kebaikan dan dibuka pintu kebaikan. Kemudian apa kata ulama? Jaga malam. Berjaga malam. Kerana apa tuan-tuan? Sebab waktu sahur itulah terbukanya pintu rahmat dan makbulnya segala permintaan. Jadi bulan puasa ni jangan bangun makan saja tuan-tuan. Sebelum nak makan, bangun. Sebelum nak sahur, kita angkat tangan dulu dengan Allah. Ustaz tak payah semayang sunat ke? Tak payah tuan-tuan. Kita orang malas kan? Orang malas tapi nak masuk syurga. Jadi tak payah semayang sunat kan? Kita buat cara orang malas. Tapi malasnya macam ni pun kalau kita tak boleh buat, bermakna kita memang tidak mahukan jannah Allah. Kalau masa bangun sahur tu kita langsung tak mampu nak angkat tangan, ya Allah, sebab waktu itulah mustajabnya doa. Kerana dalam hadis qudsi disebut kepada kita, waktu sahur itulah waktu yang mustajabah doa. Tuan-tuan, Ramadan tahun ni jangan lepas. Tiap bangun sahur kita angkat tangan dulu.
Kita angkat tangan dulu. Jangan sombong tuan-tuan dengan Allah. Jangan kita menolak peluang yang Allah telah berikan kepada kita. Bulan lain kita tak mampu bangun sahur, tuan-tuan. Bulan lain kita tak kuat bangun, tuan-tuan. Bulan lain kita tak mampu nak bangun. Tetapi sebab kita ini ahlut ta'am, nama dia. Ahlut ta'am. Jadi sabit ke makan ni, kita jadi kuat nak bangun. Tiap-tiap pagi kita boleh bangun. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak makan, bukan sebab nak sembahyang. Jadi kekuatan. Sebab kita ni bukan tahap wali, tuan-tuan. Kita tahap kuali. Dia holo makan, dia jadi kuat. Ada buat benda pun kita kena holo makan. Jadi kita kuatlah, tuan-tuan. Sebab itu orang dulu-dulu, tuan-tuan perhati macam mana dia nak ajak orang malam Jumaat baca Yasin. Dia buat makan. Orang dulu dia nak ajak orang ramai datang masjid ceramah Isra' Mi'raj, dia buat makan. Sebab dia tahu dah, manusia ni kalah dengan makan. Kita ni, bulan puasa Allah tunjuk dekat kita. Bulan puasa Allah tunjuk dekat kita. Dengan disunatkan waktu sahur, kita jadi kuat. Kita jadi kuat nak bangun. Buat apa? Makan sahur. Kita tak tanya, kita tak kata buat apa semayang sunat tahajud. Sebab itu kita gagal untuk bangun tahajud sampai sekarang. Tapi kita berjaya untuk makan sahur sampai sekarang. Jadi jadikan peluang yang ada kepada kita pada sebulan Ramadan itu, kita angkat tangan, tuan-tuan. Kena jaga malam, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, apa kata ulama? Diam. Diam. Sebab zaman ni, tuan-tuan, maksiat ini, fitnah ini cukup mudah. Jadi diam itu lebih baik, kata Nabi. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, apa kata Rasulullah? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah perkataan yang baik ataupun diam. Sebab sekarang ni zaman kita zaman fitnah besar. Fitnah ni datang, tuan-tuan, bukan depan saja. Depan, belakang, kiri, kanan, datang. Dan kita jadi lemah. Sampai Nabi kata, siapa yang boleh beramal dengan agama pada ketika itu, Nabi kata, satu amalannya menyamai amalan 50 sahabat. Mana zaman tu orang dah mula tinggalkan agama. Tinggalkan agama. Takut, tuan-tuan, sekarang? Baik. Dan yang keempat, macam mana nak dapat kasih sayang Allah? Khalwat. Khalwat ni apa, tuan-tuan? Bukan khalwat hak yang orang yang di itu. Tu kata ustaz suruh buat maksiat. Dah, maksud kata khalwat ini, kita menyendiri antara kita dengan Allah. Bagi masa, tuan-tuan. Kita ada masa kita dengan Allah. Kita duduk. Kita nak buat apa? Ustaz nak buat apa? Masa kita dengan Allah. Bagi masa. Tuan-tuan nak semayang, tuan-tuan semayang. Bagi masa sejam itu khusus kita dengan Allah. Kita lupakan semua perkara, urusan dunia, semuanya, makhluk di sekeliling kita. Kita lupakan sekaliannya pada ketika itu antara aku dan Allah. Kita luahkan kerinduan kita dengan Allah.
Kita luahkan kerinduan kita dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa 1 jam tu, tuan-tuan. Cukuplah maqam kita 1 jam cukup. Kita tinggalkan semua urusan. Kita luahkan kerinduan kita dengan Allah. Kita luahkan kerinduan kita dengan Sayyidina Rasul. Kita gunakan, tuan-tuan. Kita gunakan masa itu. Ya, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mendapat kasih sayang Allah. Benda dia cukup simple, senang. Lapar, jaga malam, diam, khalwat. Lapar, jaga malam, diam, khalwat. Kita tengok 4 perkara ni. Pasal apa 4 perkara ni, tuan-tuan, yang ulama sebut? Mula-mula lapar. Saya nak sambung kitab ni, tapi saya dah nampak sikit benda lain. Lapar, jaga malam, diam, khalwat. Nabi cakap apa? Punca segala kejahatan sini. Cantik susunan 4 perkara ni, tuan-tuan, cukup cantik kalau kita fikir sama-sama. Lapar, jaga malam, diam, khalwat. Tuan-tuan tengok susunan ni. Lapar dulu. Kenapa? Orang yang boleh mencapai kepada darjat khalwat ini, kalau sini tak selesai, khalwat dia tak boleh pergi. Masih masuk benda haram, dia tak akan boleh, tuan-tuan. Orang yang perut dia tidak jaga, orang ni tak boleh pergi ke jaga malam. Itu kita tanya, kenapa saya tak boleh bangun malam? Kenapa saya tak boleh bangun malam? Sama saya tak boleh bangun malam. Tengok sini. Benda apa yang kita masuk dalam perut kita? Dia tengok sini. Sebab Nabi kata punca segala kejahatan sini. Ada. Baik. Dan tidak akan ada kejayaan dalam khalwat jika kita masih lagi sibuk dengan hal makhluk di sekeliling kita. Itu disebut diam. Tuan-tuan tengah bergaduh dengan isteri tuan-tuan, seronok tak semayang? Ni baru bergaduh dengan isteri ni. Ada. Ke benda? Ke ropa. Hak tahu ke ropa ni laki seorang. Hak faham dia senyum sendiri kan. Rahsia. Kita baru bergaduh dengan isteri kita, tuan-tuan, lalu kita semayang Allahu Akbar. Kita rasa tenang tak? Kita tak tenang. Kita tak tenang, tuan-tuan. Nampak tak? Maka orang yang tak boleh menyelesaikan perkara sukut itu, diam itu, dia tidak akan boleh mencapai kepada tempat khalwat itu. Orang yang tak boleh menyelesaikan perkara makan itu, dia tidak boleh melaksanakan berjaga pada waktu malam. Jadi kalau nak bangun malam, tengok sini. Kalau nak berjaya dalam khalwat, tengok sini. Tengok hubungan kita dengan makhluk. InsyaAllah ketika kita khalwat, ketika itulah kita akan mendapat natijah daripada khalwat.
Khalwat ni seronok tuan-tuan. Khalwat ni seronok. Saya pernah khalwat tuan-tuan 40 hari tak keluar rumah. Saya tak keluar rumah 40 hari, saya puasa 40 hari. Direct puasa 40 hari. Saja kongsilah. Nak cerita seronoknya. Satu hari kita boleh zikir puluhan ribu. Sebab kita tak fikir benda apa, kita tak fikir. Tapi saya nak masuk khalwat, saya minta dengan isteri saya dulu, boleh tak izinkan saya masuk khalwat? Dan dia kata boleh, bolehlah. Sebab kita ada kewajipan sebagai seorang suami. Nafkah kena asingkan. Ni dia duit untuk pasar apa semua. Cuma saya je tak ada. Seronok tuan-tuan. Bila kita dalam keadaan kita di luar khalwat, kita nak habiskan 1000 zikir pun tak boleh. Nak baca qul huwallahu ahad pun tak boleh. Ada riwayat tuan-tuan, riwayat, tapi hadis ni mengikut rawi dia, hadis ni daif. Hadis ni daif. Tapi hadis daif boleh pakai. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 200 kali sehari, Allah ampunkan dosa dia 50 tahun. Sehari 200. Dengar sedap tak? Sedap lah. Tapi nak buat 200 sehari susah. Tak? Kita kalau orang janji dengan kita, mu kerja dengan aku beri kamu 200 riyal. Sungguh kita sehari je kata, kau beri gaji kamu 200 riyal. Sungguh kita tuan-tuan. Kerja mudah ya. Mudah kira kereta kata. Kereta lalu mu kira 1, 2 tu kerja. Baca qul huwallahu ahad susah ke senang tuan-tuan? Senang ya. Duduk saja ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk saja depan masjid, kita lalu 1, 2, 3, 4, 5. Pasnya duduk mari kita. Mari lok sebutir 7. Gitu lah. Mudah ya tuan-tuan. 200 kali apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosanya 50 tahun. Sebab dosa kita kan 50 tahun tuan-tuan, dosa kita banyak. Mananya ustaz banyak? Kita fikir kan, mana dosa kita banyak? Tuan-tuan, saya selalu sebut dalam kuliah macam ni, sekali kita 4 orang, dosa orang tu Allah bagi kat kita. Ibadat kita Allah bagi dekat dia. Ke saya salah? Kalau saya salah tolong betulkan. Saya tak pandai. Tuan-tuan yang panggil saya ustaz, saya tak pandai. Kita kalau 4 orang, ustaz ni tak habis-habis cerita mengumpat ni. Kenapa tiap kuliah? Sebab itu benda yang kita tak boleh berhenti. Benda tu kita masih tak boleh berhenti. Saya kena cakap terus. Kalau tuan-tuan semua dah boleh berhenti, yang duduk dengan saya semua dah boleh berhenti, saya tak payahlah cakap dah. Buat apa cakap benda yang dah tak ada. Saya kena ingatkan diri saya, tuan-tuan, kena ingat. Kalau dalam hidup kita, kita pernah cerita hal orang 1000 orang, bermaknanya kalau orang tu 50 tahun, kalau orang tu umur 60 tahun, kalau orang tu umur 70 tahun, berapa tahun dosa kita yang Allah bagi ke kita? Tak gitu. Tapi kita tak perasan. Sebab kita bawa balik umrah, semayang, saya semayang dah ustaz 10 kali, boleh 1 juta. Pada dah surga Firdaus. Banyak dah ibadah saya ni.
Jangan gitu tuan-tuan. Jangan lupa kejahatan yang pernah kita buat. Itu tuan-tuan bab mengumpat, baru satu je. Belum bab-bab lain, belum bab hutang. Sebab Nabi kata itu kepada kita, Nabi pesan kat kita. Itu surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan, jangan tinggal, banyak kelebihan dia. 8.45 dah ni. Kelebihan berfikir. Okay, kita berhenti setakat tu je. Macam mana? Boleh tak? Boleh berhenti tak? Boleh tak? Sebab saya ngajar ni orang lama-lama belaka. Kalau orang baru tak apa. Kita ni enjin banyak rosak. Petna rosak. Wayar api, wayar pelak rosak. Jadi rasa pada tak? Boleh tak ya? Kita jumpa lepas pada raya insya-Allah. 2 bulan lagi insya-Allah. Ya, kita berhenti kelebihan berfikir. Jadi tuan-tuan, masyaallah mengaji tak perlu lama pun. Apa yang kita dapat pada malam ini kita boleh jadikan dalam kehidupan kita. Apa yang saya dapat malam ni, saya boleh amalkan dalam hidup saya. Saya boleh jaga perut saya boleh jaga lisan saya boleh jaga mulut saya. Sebab apa tuan-tuan? Nabi pesan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi kata kita orang baik. Saya bukan baik tuan-tuan. Saya selalu cakap semua sama kita jadi orang baik. Kita tak, sebab saya nak kita semua sama-sama besok. Macam mana pun boleh tiap-tiap bulan dalam masjid ni, saya nak kita sama-sama besok kumpul dekat jannah Allah. Itu aja tuan-tuan. Dekat sana kita akan tegur menegur tuan-tuan. Kalau kita masuk syurga tuan-tuan, di sana kita akan tegur menegur. Kita akan sama-sama kita akan, Ustaz kenal saya tak? Nanti Pak Su panggil saya panggil Pak Su. Begitulah. Kita akan panggil memanggil, tegur menegur. Pada itu kita jumpa balik tuan-tuan. Betapa indahnya pertemuan itu. Kerana pertemuan itu di dalam jannah Allah. Tuan-tuan baik. Takat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doakan saya. Saya dapat jadi orang baik. Kemudian yang ni saya minta betul doa tuan-tuan. Kalau saya matilah tuan-tuan dalam masa terdekat ni, tuan-tuan tolong doakan saya dapat mati husnul khatimah. Ya tuan-tuan orang tanya saya, Ustaz kenapa Ustaz selalu cakap macam ni ya? Tak ada apa pun. Saya memang gerak hati saya nak cakap macam tu. Tak ada rasa. Anak saya tanya, ayah ada mimpi apa-apa? Tak ada. Nak mati ni tak ada gaduh mimpi. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doakan, laulah takdir saya dalam masa terdekat ni. Ya. Tuan-tuan doakan saya dapat mati husnul khatimah. Itu je. Saya minta tu dengan tuan-tuan. Kedua, tuan-tuan tolong doakan Daratik kita, pusat dakwah Daratik kat Gemuruh tu. Tadi saya baru pergi, alhamdulillah besi atap, besi bumbung dah habis pasang dah. Insya-Allah. Kemudian insya-Allah minggu depan Haji Zaini khabar kata nak naik dah atap. Lantai pun tadi dah banyak dah lantai. Tuan doa tau. Mudah-mudahan kita boleh buat baik dengan semua orang di sekeliling kita. Dengan asbab benda tu siap besok, kita boleh buat baik dengan semua orang. Dan yang paling penting ini apa tuan-tuan? Semua batu, tiang, besi, surau tu dia akan besok jadi saksi dengan Allah. Ya Allah, kalau kita susah besok,
dia akan jadi saksi dengan Allah. Ya Allah, kami jadi saksi, harta orang ni lah ya Allah yang membangunkan surau itu dan memberi kemudahan kepada musafir yang lalu. Tuan-tuan tahu kan, saya akan buka surau itu pada musafir yang lalu perjalanan daripada Kuala Terengganu ke Kelantan, yang berhenti di stesen Petron. Saya akan buka tuan-tuan, madrasah tu 24 jam. Jadi tuan-tuan, dan besok dia jadi saksi berapa ramai yang solat di situ, yang dapat kebaikan daripada surau itu tuan-tuan. Sebab surau itu bukan hanya untuk madrasah saja, kita buka untuk orang ramai. Sebab sebelah tu Petron. Jadi kalau hari cuti, tuan-tuan tengok nak kencing susah, nak buang air susah, nak semayang susah, jadi mereka dapat kemudahan yang lebih baik. Tuan-tuan, kalaulah beribu orang semayang di surau itu, kita dapat pahalanya. Jadi tuan-tuan tolong doa tak? Ustaz, kalau saya nak hantar simen boleh tak? Lagi bagus. Doa pun doa, simen pun hantar, pun bagus juga. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz, kalau tuan-tuan nak hantar simen, nak hantar apa, nak hantar pasir, nak hantar apa-apalah, Ustaz, kalau dah siap besok saya nak belikan kapet boleh? Tuan-tuan tanya Haji Zaini. Tuan-tuan tanya Haji Zaini. Ustaz, saya nak belikan cat boleh? Boleh. Ustaz, saya nak doa aja boleh? Boleh. Ustaz, saya tak nak doa, Ustaz, mapuh kemulah, pun boleh juga. Boleh. Boleh juga. Tak kisah. Saya tak ada apa-apa. Tuan-tuan, sepanjang saya mengajar ni tuan-tuan, orang datang jumpa saya, Ustaz, saya minta maaf boleh? Dia kata, saya tak kenal abang pun. Saya tak kenal abang pun. Maaf dengan saya pernah kata Ustaz dalam Facebook, dia kata, dalam YouTube, saya pernah maki Ustaz dulu, saya pernah kata Ustaz dulu. Saya kata, kalau abang tak minta maaf pun, saya dah maafkan seluruh orang yang buat buat yang tak baik dengan saya. Saya tak pernah simpan saya ni. Simpan tuan-tuan tak ada guna pun. Tak ada guna, tak ada manfaatnya dunia akhirat. Hatta orang yang pernah berhutang dengan saya sekalipun, saya dah halalkan pun. Halal tuan-tuan. Orang yang berhutang dengan saya tak pernah kira hutang tuan-tuan. Walaupun akad itu akad hutang, pada saya dah halalkan. Tak payah bayar je, tak apa. Ada orang tanya, tak apa lah, sikit Ustaz. Tuan-tuan tahu berapa orang hutang saya? Hampir 400,000. Bukan 40 riyal, bukan 400 tuan-tuan, ribu. Tapi buat benda pun tuan-tuan, duit ni sebenarnya jadi apa kat kita? Tak ada apa. Tapi kalau kita niatkan, kita dah tahu benda ni tuan-tuan, kalau kita tak niatkan sedekah, kita tak akan dapat duit tu balik. Betul tak? Tapi kalau kita niatkan sedekah, jadi amal soleh tak tuan-tuan? Kepala kita pening tak? Tak pening. Kita tak dapat pun tuan-tuan. 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, menjadi asbab mereka malu jumpa kita, disebabkan hutang yang seorang 20,000, seorang 30,000, menjadi mereka ni putus hubungan dengan kita. Sayang tuan-tuan, memang sayang. Apabila hubungan ini terputus disebabkan perkara itu, tuan-tuan, itu baru hutang dalam dunia kita dah malu tuan-tuan. Apalagi besok kalau orang tuntut kita hutang di akhirat. Dalam dunia je orang tuntut hutang kita dah malu tuan-tuan. Apa besok orang tuntut hutang kita ke akhirat, semua orang tahu. Rupanya Ustaz Rizam ni ada hutang.
Kalau boleh jangan berhutang, tapi jadilah pemberi hutang. Ya. Orang yang lebih baik adalah orang yang memudahkan dan menangguhkan akan orang yang tak mampu bayar hutang. Lebih baik kalau boleh halalkan terus. Halalkan terus tuan-tuan. Tapi jangan beritahu dia halal dalam hati je. Kalau beritahu dia memang tak boleh. Sesihabuk pun. Ya. Memang kita dah tahu tak boleh dah. Boleh tuan-tuan jadi orang baik macam tu. 400 riyal insya-Allah ustaz. 400,000 rasa dak gerak rasa. Tuan-tuan, syurga ni bukan murah. Syurga tak murah. Kalau syurga tu murah, mudah, ramai orang masuk syurga. Dia perlukan pengorbanan. Sahabat nak masuk syurga, dia korbankan nyawanya. Nah, sayang kan tuan-tuan? Sayang tak? Sayang. Nak masuk syurga susah kan? Susah. Nak sembahyang sunat susah kan? Susah. Nak sedekah susah kan? Susah. Nak bangun malam susah kan? Susah. Nak berhutang senang tak? Senang. Nak bayar hutang? Susah. Ada. Sebab bayar hutang ni pahala. Antara salah satu amal soleh bayar hutang. Dan kita tak disunatkan berhutang, tapi disunatkan bayar hutang. Benda pahala ni benda syurga susah. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pimpinlah kami, pimpinlah isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, jadi kami orang baik, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatkanlah akan urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, kurniakanlah seperti mana kurniakan atas kami, seperti mana Engkau telah kurniakan kepada orang yang saleh. Ya Allah, peliharalah daripada segala perkara atas kami dan keluarga kami, seperti mana Engkau telah pelihara akan orang-orang saleh daripadanya. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar walhamdulillahi rabbil alamin.